Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Mana? Ha? Qala idh law kana sama'uhum wajiban lakan insabih. Wa tu wa ma'na qawlihi bil quwwati. Dan bermula makna perkataan ulama dengan kuah tu, ayyakunal khatibu, bahawa khatib itu yarfa'u sautahu, mengangkatkan suaranya, bihaitsu, dengan sekira-kira, law asghu ilaihi ilal khatib, kalau mereka memasang ataupun kita panggil dia panggil apa? Apa dia panggil tu? Apa tu? Apa dia panggil? Apa dia panggil istilah dia? Aduh. Ha? Apa tu? Aduh, tak keluar pula dah Melayu. Bihaitsu la asghu, kalau memberikan perhatian kepada khatib tu, la sami'u, niscaya dengar mereka itu. Kalau beri perhatian, kalau tak beri perhatian tak dengar lah. Tu bil quwwah. Mana kalau beri perhatian pasti dengar. Sekarang ni duk menyembang sebelah, tak beri perhatian, mana dia dengar bil quwwah. Boleh dengar tapi tak dengar sebutir-sebutir. Fa alaihi law wujida 'aridun. Maka atas pandangan ini, law wujida 'aridun. 'Aridu okey, kejap. Fa alaihi law wujida 'aridun. Ini nak buat macam mana wujida. Law wujida 'aridu laghtin, jikalau didapati akan riuh rendah yang mendatang, bising. Awistaghala ba'duhum 'anis sima'i, atau bersibuk-sibuk sebahagian mereka itu jemaah daripada dengar, bitahaddutsin, dengan bercakap, ma'a jalisihi, serta orang yang duduk sebelah dia. La yu'athiru, ay la yu'athiru khutbatuhu, tidak memberi kesan kepada khutbah dia. Mana sah dah, khutbah tadi sah. Wa 'alal awwali yu'athiru, dan atas pandangan Ibnu Hajar yang pertama tu, mana memberi kesan lah kalau tak dengar. Pada sembang orang sebelah, menyebabkan dia tak dengar sebutir-sebutir apa yang rukun dicakap oleh khatib, maka batal dia punya khutbah, batal khutbah dia. Kemudian qauluhu ay wa tis'atan wa thalathina siwal khatib, itu tafsirun lil arba'ina, tafsir bagi 40 orang. Ay annal murada minal arba'ina, perkara yang dikehendaki daripada 40 orang tu, allazi yajibu isma'uhum, yang mana wajib oleh memperdengarkan mereka itu, tis'atan wa thalathuna ghaira nafsihi, ialah 39 orang selain dirinya, diri khatib. Fayakunu huwa mutammimul arba'ina, maka yang menjadi khatib tu menjadi sempurna, jadi 40. La zaidan alaihim, bukan tambah atas 40 tu. Bukannya makmum 40, dia tu 41, bukan. Dia termasuk 40 orang, maka wajib 39 je. Wa mafhumu dzalika, dan bermula dengan yang dapat difahami daripada demikian itu, annahu yajibu isma'uhu nafsahu aidan, bahawa wajib juga memperdengarkan khatib itu akan dirinya aidan juga, katis'ati wa thalathina, seperti 39 orang. Wa hadha qaulun dha'ifun, ini pandangan dhaif. Pandangan dhaif yang mengatakan perlu juga dia dengar, pun dhaif. Perlu juga dia dengar, wajib juga memperdengarkan apa yang dia cakap, itu dhaif. Wal mu'tamadu ay wal qaulul mu'tamadu, pandangan yang mu'tamadnya annahu khatib tersebut la yajibu isma'u nafsihi, tidak wajib memperdengarkan akan dirinya. Boleh baca begitu, isma'u nafsihi, ataupun la yajibu isma'un nafsahu. Boleh juga nafsahu jadi maf'ul bagi isma'. Wa jazama bihi fi tuhfah, dan telah menjazamkan Ibnu Hajar pandangan ini dalam kitab Tuhfah. Wa ibaratuha, dan ibaratnya ibarat Tuhfah, ma'al asli, dalam keadaan hasal. Asal ibarat Tuhfah begini, wa isma'u arba'ina ay tis'atun wa thalathina, memperdengarkan 40 orang, yakni 39 orang. Wa huwa la yustaratu isma'uhu wala sama'uhu, dan bermula khatib itu tidak disyaratkan memperdengarkan dia dan juga dia mendengar. Tak syarat dia memperdengarkan diri dia sendiri dan juga dia mendengar khatib apa yang disampaikan oleh diri dia sendiri. Li'annahu, kana bahwasanya, wa in kana asamma, jikalau adalah khatib itu orang yang tuli, yufhamu ma yaqulu, niscaya dapat difahami juga perkara yang dikatakan walaupun dia tuli. Intaha, habis.
Langkah. La jami'al khutbati, bukan seluruh khutbah. Ai la yushtaratu isma'uhum jami'al khutbati, tidak disyaratkan untuk memperdengarkan sekalian khutbah kepada mereka. Falau asarra fi ghairil arkani, jadi jikalau khatib itu baca slow pada selain rukun dia baca kuat, isi khutbah dia baca slow, dia baca sendiri je maka sahhat al khutbatu, sah khutbah dia. Fal isma'u laysa syartan, maka memperdengarkan diri dia itu bukan syarat. Illa fil arkani, bukan. Fal isma'u laysa syartan, maka memperdengarkan itu bukannya syarat melainkan dalam rukun saja perlu memperdengarkan. Seluruh baki daripada rukun, kalau khutbah itu bukan rukun, maka tidak wajib untuk memperdengarkan. Kalau nak sir pun tak apa. Wa mithluhu sa'irus syuruti, dan begitu juga seumpama khatib itu sa'irus syurut, seumpama al-madhkurah yang tersebut itu daripada memperdengarkan itu pada sa'irus syuruti, pada sekalian syurut yang lain, syarat-syarat lain sama juga. Fahiyya, maka bermula dia mana yang baca Quran, wasiat takwa, alhamdu, selawat, itu semua juga dalam rukun. Kalau tak sah. Begitu jugalah apa tadi akan datang dalam bahasa Arab, berdiri. Berdiri pun waktu rukun ni. Kalau nak duduk boleh duduk. Lepas rukun tu duduk boleh. Sebab yang wajib itu adalah diri saja. Lepas tu dia kata wa mithluhu, dan seumpama isma' ni ialah sa'iru syurut, baki-baki syurut yang lain, iaitu mestilah bahasa Arab, mestilah berdiri dalam keadaan tuhur, tu semua syarat dalam rukun saja, ketika mengucapkan rukun khutbah saja. Jadi kita boleh buat kuis. Kita boleh buat kuis. Kita buat contoh soalan, ketika imam sedang berkhutbah atau ketuk khatib sedang berkhutbah, menyampaikan pada petikan sekian-sekian, adakah ketika itu bila dia telanjang, dia itu boleh tidak sah khutbah dia? Boleh. Adakah kalau dia itu duduk ketika berkhutbah, adakah sah khutbah dia? Boleh. Lepas tu kalau dia kata khutbah tu kat mana tu, rukun ke bukan rukun, mana pandai tu. Tapi kalau kata tak sah sebab dia tu syarat, habis. Mana dia tu tak tafsir, tidak ngaji tafsir. Kemudian qauluhu la jami'a bih, itu wa mithluhu habis. Fahiya innama tu'tabaru fil arkani khassatan, maka bermula syarat-syarat itu hanya dikirakan syarat tersebut pada rukun-rukun sahaja secara khusus. Falaw inkashafat auratuhu, maka jikalau terbuka auratnya, au jalasa fi ghairil arkan, ataupun duduk pada selain rukun, lam yu'athir, tidak beri kesan ia. Mana sah khutbah tersebut. Habis. Kemudian qala syekhuna Fatmu'in, telah berkata oleh guru kami, la tajibul jum'atu ala arba'ina ba'duhum asammu, tidak wajib oleh Jumaat atas 40 orang, yang mana sebahagian 40 orang tu tuli. Tak wajib Jumaat. Maka kata musannif, qauluhu la tajibul jum'atu ala arba'ina ila li faqdihim syartan, kerana kurangnya mereka itu akan syarat min syurutil khutbati, daripada syarat-syarat khutbah, wa huwa, dan bermula dia syartan min syurut itu adalah as-sama'u. Tak ada, dia tak ada dengar, dia jadi makmum, bukannya khatib. Kalau dia tak khatib, dia tuli tak ada salah. Wa kama la tajibu alaihim la tan'aqidu bihim, seperti mana tak wajib Jumaat atas orang tuli. Orang tuli boleh sembahyang zuhur. Orang tuli tak wajib, maka begitu juga kalau dia sembahyang Jumaat, tidak dikira 40 orang, tidak termasuk 40 orang yang mengesahkan Jumaat. Lima zukira, kerana barang yang telah disebutkan, iaitu dia luput salah satu syarat, iaitu sama'ul khutbah. Wa qawluhu ba'duhum asam, ghairul khatibi, selain khatib lah. Kalau khatib tuli tak ada salah, sebab tidak wajib memperdengarkan khutbah pada dirinya sendiri atas pandangan mu'tamad. Lima alimta, kerana barang yang telah engkau tahu, annal mu'tamada, bahwasanya pandangan mu'tamad, annahu, bahwasanya sya'an, la yushtaratu isma'u nafsihi, tidak disyaratkan memperdengarkan dirinya sendiri, li'annahu yufhamu ma yaqulu, kerana bahwasanya khatib itu dapat difahami barang yang dikatakan. Kemudian wala tasihhu ma'a wujudi laghtin yamna'u sama'a ruknil khutbati 'ala al-mu'tamadi fihi ma fi
khutbatain. Dan tidak sah, yang ini tidak sah khutbah serta adanya riuh rendah, bising yang mencegah daripada dengar rukun khutbah atas pandangan mu'tamad. Ni kalau atas pandangan yang mengatakan dengar bil fi'li lah, kalau dengar bil quwah sah. Kemudian wa in khalafa fihi jam'un kathiruna, walaupun berbeza pandangan padanya oleh kebanyakan ulama, antaranya ialah Syekh Romli dan juga bapa Syekh Romli yang kata dengar bil quwah. Jadi antara Syekh Romli dengan Syekh Ibn Hajar, pandangan yang dibilang mu'tamad oleh pengarang kitab kita ni ialah guru dia sendirilah, Syekh Ibn Hajar. Tu. Falam yashtaratu illa al-hudur faqat. Maka sebahagian ulama yang kata tak setuju tu, mereka mensyaratkan, mereka tidak mensyaratkan sama sekali melainkan hadir saja. Dikira hadir pun selesai dah. Qauluhu lam yashtarat falam yashtaritu illa al-hudur, illa al-huduratu ay hudurahum mawdi'al khutbah, iaitu hadir yang mereka pada tempat khutbah. Tu tak boleh, tak sah untuk kalau pergi market, kalau pergi pasar tak boleh. Duduk luar masjid ke tak boleh. Dia mesti dalam masjid di tempat khutbah. Ni soalan tadilah, tang tadi tu. Wa illam yasma'u bil fi'li, yakni meskipun tidak mendengar ia secara sebutir-sebutir, li bu'din kerana jauh tak ada speaker contohnya, au naumin ataupun tidur, au laghtin ataupun bunyi bisi, ataupun bunyi bisi. Jadi boleh. Kenapa? Kerana kalau dia tak tidur boleh dengar tak? Boleh dengar. Sekarang ni tidur, boleh tak? Boleh. Mengantuk apatah lagi boleh. Tidur boleh dah. Kalau bil quwah ni, apatah lagi kalau ngantuk saja. Mengantuk tu bukan tidur lagi. Ini atas pandangan Syekh Romli lah. Habis. Kemudian wa alaihi yadullu kalamu syaikhain fi ba'dil mawadhi'i, dan atas pandangan yang mengatakan tidak disyaratkan melainkan hudur saja ni, yadullu kalamu syaikhain, telah menunjuklah oleh kalam dua orang syekh, iaitu Syekh Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, fi ba'dil mawadhi'i, pada beberapa tempat, okey. Wala yashtaratu kaunuhum bi mahallis salati wala fahmuhum lima yasma'unahu, dan tidak disyaratkan boleh juga depan luar masjid. Okey, dia kata wala yustaratu, dan tidak disyaratkan kaunuhum, keadaan mereka itu arba'in bi mahallis salati, mesti berada pada tempat sembahyang, tak syarat. Jadi qauluhu bi mahallis salah, falau kanu kharijal masjid, jikalau mereka itu berada di luar masjid, wal khatibu fihi, sedangkan khatib itu di dalam masjid, wa sami'ul khutbata, dan mereka itu mendengar khutbah, min kharijihi, daripada luar masjid, kafar, boleh dah. Luar masjid. Jadi dia tu kategori 40 orang yang dikira Jumaat, dengar khutbah tak? Dengar khutbah. Contoh speaker pasang luar, ataupun suara dia kuat, dah. Boleh. Kalau di luar masjid, asalkan dengar. Gitu. Jadi kira dia tu sudah hadir pada tempat khutbah lah, sebab boleh dengar. Tu. Wala fahmuhum lima yasma'unahu, ay wala yushtaratu fahmuhum lima yasma'unahu, tidak disyaratkan faham mereka itu akan apa yang mereka dengar. Kalau tak syarat faham, mampu ya. Boleh lah, berada di luar masjid. Dia dengar. Itu dikira sebagai hudur fi mawdi'il khutbah. Begitu. Kemudian dia kata wala fahmuhum lima yasma'unahu, qauluhu wala fahmuhum lima yasma'unahu, ay wala yushtaratu dzalika fahmuhum lima yasma'unahu, kama la yushtaratu fahmul fatihati fi shalah, seperti mana tidak disyaratkan faham Fatihah yang dibaca itu dalam sembahyang. Tak syarat. Wala yushtaratu aidan tuhruhum wala satruhum, dan tidak juga disyaratkan bagi mereka itu 40 orang berada dalam keadaan suci ketika dengar khutbah, dan juga tidak disyaratkan untuk tutup aurat. Tak syarat. Nak telanjang boleh waktu tu tak nampak, tapi haram bila tengok orang lah. Wa syurita fihima, dan disyaratkan pada dua khutbah itu juga arabiyatul, bahasa Arab. Tapi ini untuk rukun saja. Kenapa bahasa Arab? Litiba'is salafi wal khalaf, kerana mengikut salaf dan khalaf. Okey. Qauluhu wa syurita fihima ay fil khutbatain, wal muradu arkanuhuma. Muradnya ialah rukun-rukun keduanya, kedua khutbah, iaitu mestilah dalam bahasa Arab rukun saja. Kama fit tuhfati, seperti mana dalam kitab tuhfah.
Wa ibaratuha ma'al asli, dan ibarat tufah serta asal ibaratnya ialah wa yushtaratu kaunuha ayil arkani, disyaratkan keadaannya bahasa Arab tu ayil arkana, iaitu pada rukun-rukun. Kaunuha al arkana, kaunul arabiyah tu al arkana, ialah rukun-rukun. Duna ma'adaha arabiyah, bukan selain daripada rukun-rukun tersebut arabiyah, bukan makna kena cakap bahasa Arab daripada awal sampai habis. Ada orang lah, ada orang pernah cerita, saya baca kitab Jawi, saya ngaji kitab Jawi, kitab perukunan, dia kata khutbah kena bahasa Arab. Noktah situ. Memanglah dalam kitab pun sebut khutbah bahasa Arab, tapi tafsirnya dalam rukun saja. Intaha tuhfah. Wa kataba Simim, dan telah tulislah oleh Ibnu Qasim ma nassahu, akan barang yang telah menas ia Ibnu Qasim akan dia akan barang. Qauluhu duna ma'adaha, kata Ibnu Hajar duna ma'adaha, bukan selain daripada rukun. Yufidu, memberi faedah, anna kauna ma'adal arkani, bahwasanya keadaan perkara yang selain rukun itu min tawabi'il arkan, sebahagian daripada pengikut arkan, rukun-rukun. Dia mengikut saja. Bi ghairil arabiyyati, tanpa dengan bahasa Arab. La yakunu mani'an minal muwalati, tidak menjadi pencegah daripada mualat. Sekarang ni khutbah kan kena mualat. Adakah kalau cakap bahasa Melayu tiba-tiba dia menjadi pecah mualat, putus mualat antara dua khutbah ataupun antara khutbah dengan semayang? Tak. Tu. Intaha. Qala Ali Syukran Malisi wa yufarraqu bainahu wa bainas sukuti, dan dibezakan antara keadaan khutbah tu bukan dalam bahasa Arab dan antara sukut, iaitu diam. Bi anna fi sukuti, bahwasanya pada diam itu i'radan 'anil khutbati bil kulliyati, iaitu dia tu ada sifat nak pesong daripada khutbah yang asal, khutbah secara menyeluruh. Kalau diam ni, diam yang lama tak boleh, dia putus mualak, kerana dia seolah-olah memberi isyarat kepada berpaling daripada khutbah. Macam orang akad nikah lah, saya nikahkan akad nikah wahai Syekh Zakwan, akan orang tersebut sekian-sekian dengan mahal tersebut. Oh laju, so erok. Lepas tu dia diam lama. Dia diam lama tu tidak sah lah. Lepas dia tu dia baru dia kata terima, tak sah. Sebab apa? Sebab ada i'rad, ada seolah-olah memberi isyarat tolong. Dia tidak yakin. Bi khilafi ghairil arabiyyi, beza dengan selain bahasa Arab. Fa inna fihi wa'dhan, maka sesungguhnya pada yang selain bahasa Arab, ini khutbah dengan selain bahasa Arab tu ialah wa'dhan, memberi peringatan fil jumlati, pada keseluruhannya. Fala yakhruj bidzalika ghairil arabi, maka tidak keluarlah dengan demikian selain bahasa Arab tu an kaunihi, daripada keadaannya itu fil khutbah, pada khutbah. Jadi tidak putus mualat. Beza dengan diam. Diam ni memberi isyarat dia ni nak pesong daripada khutbah secara menyeluruh. Tapi kalau dia itu diselangi dengan bahasa yang bukan Arab, iaitu khutbah, ketika khutbah dengan bahasa Melayu, itu tidak memutuskan mualat, kerana itu wa'dun, iaitu memberi peringatan dan pengajaran. Wafabis, betul? Wafaidatuha bil arabiyyati, wafaidatuha wafaidatul khutbah, dan bermula faedah khutbah bil arabiyyati, dengan bahasa Arab tu, ma'adami ma'rifatihim, dalam keadaan tidak mengetahui mereka itu jemaah, laha, baginya, bagi bahasa Arab tak faham pun. Faedahnya apa? Al-ilmu bil wa'dhi, tahu bahawasanya ini adalah bahasa, ini adalah pengajaran fil jumlati, secara menyeluruh. Qauluhu wa faidatuha ilah murtabitun bi mahdhufin mulahidun ba'da qawlihi arabiyyah, dia itu terikat dengan suatu yang mahzuf, tersela, terlintas ia selepas perkataannya arabiyyah. Wa syurita fiha, fil khutbah tu arabiyyah, wa in kanu kulluhum ajaman. Disyaratkan pada khutbah itu bahasa Arab, jikalau mereka itu seluruhnya orang ajam sekalipun. Wa faidatuha, dan bermula faedah khutbah hina idin, ketika itu bahasa Arab, ma'adami ma'rifatihim, dalam keadaan tidak faham mereka itu
laha baginya bagi bahasa Arab ialah faedahnya ilmuhum, tahu mereka itu bi annama yaquluhul khatibu, dengan bahawasanya perkara yang dikatakan oleh khatib itu ialah wa'dun, pengajaran, fil jumlati secara menyeluruh, ai bil ijmali. Wa illam ya'lam aina al-mau'udh bihi, meskipun tidak mengetahui perkara yang diingatkan itu sendiri. Habis. Jadi gini, Ibnu Hajar dia kata ta'liq Arabiah itu pada rukun. Andai kata kalau nak buat semua bahasa Arab, boleh tak? Boleh, walaupun mereka tu bukan ajam. Sebab apa? Sebab beri faedah kata boleh semua dalam keadaan bahasa Arab khutbah itu. Kalau untuk bagi tahu kata apa? Untuk bagi tahu kata hak ni adalah wa'dun, pengajaran. Sama jugalah khutbah hari raya. Qalahul qadi, telah berkata akan dia oleh qadi. Jadi yang kait kata bahasa Arab tu ialah tuhfah dalam rukun. Wal muradu arkanuhuma kama fi tuhfah. Hari itu. Kemudian qalahul qadi. Qauluhu qalahul qadi ibaratun nihayati, ibarat nihayah. Wa ajabal qadi an su'alin, dalam menjawablah oleh qadi daripada satu soalan. Soalannya, ma faidatul khutbati bil arabiyyati, apa faedah khutbah dengan bahasa Arab? Idza lam ya'rif hal qaumu, jikalau tidak mengetahui akan bahasa Arab oleh satu kaum. Jawabnya bi anna faidataha faidatul khutbah, faidatul khutbah ay bil arabiyyah, faedah khutbah dengan bahasa Arab itu al ilmu bil wa'dhi, mengetahui bahawasanya itu adalah pengajaran, min haitsul jumlatu ataupun min haitsul jumlati, dari sudut keseluruhannya. Yes. Okey, kemudian wa illam yumkin ta'allumuha dan meskipun tidak mungkinlah oleh belajarnya bahasa Arab. Kejap. Ta'allumuha, kembali pada mana? Oh, jauh benar. Jauh benar dah air Romeo. Jauh benar air Romeo. Di satu masa ni situ. Fa illam yumkin ta'allumuha bil arabiyyati, kalau 39 boleh juga, macam boleh. Mentah-mentah macam betul pula. Boleh apa? Betul tu. Bahaya kan, entam dia kena fihi tafsir. Fihi nazar. Wa illam yumkin ta'allumu al-arba'in, ataupun tak termasuk dengan khutbah khatib lah. Kalau masuk dengan khatib arba'in lah. Bil arabiyyati, dengan bahasa Arab, wajib belajar. Qabla dhiqil waqti, sebelum sempit waktu. Khataba minhum wahidun bilisanihim, niscaya berkhutbahlah daripada sebahagian mereka itu tis'atan wa ataupun arba'in tadi, wahidun oleh seorang, bilisanihim, dengan bahasa mereka itu 40 orang. Jadi contoh, dia tak boleh dah mengaji bahasa Arab, nak sebut rukun bahasa Arab, tak boleh dah, tak boleh. Lepas tu macam mana? Sempit dah waktu ni, wajib Jumaat ni. Maka seorang naik di tok khatib, guna bahasa dia. Wa in amkana ta'allumu tis'ah wa arba'in tu. Jikalau mungkinlah oleh belajarnya 40 orang tadi, wajib ala kullin 'alal kifayah, maka wajiblah atas setiap seorang tu, setiap seorang daripada 40 tu, wajib seorang naik al kifayah, atas dasar fardu kifayah. Wajib seorang lah. Kalau seorang tak naik, haram semua. Sebab apa? Tak terlaksana majma' pada mampu. Maka kata musannif rahimahullahu taala, qabla dhiqil waqti, qawluhu qabla dhiqil waqti muta'alliqun bi ta'allumi, wa dhalika bi an lam yumkin ta'allumuha aslan. Dan bermula demikian itu dengan bahawasanya tidak mungkin oleh belajar 40 orang tu pada asalnya.
Kerana apa? Li baladatihim, kerana bodoh mereka itu. Jok kasar. Kerana bodoh mereka tu, tak tahu bahasa Arab. Memang bodoh kata. Au amkana, ataupun mungkin boleh belajar, lakin ba'da dhiqil waqti, tapi selepas sepi waktu. Tak cukup lagi 5 minit je. Mana cukup dah. Bi allam yabqa minhu, dengan sekira-kira taswir bagi dhiqul waqti, dengan bahawasanya tidak berbakilah daripada waktu tu illa miqdarun, melainkan beberapa qadar, miqdaru ma yas'u salata wal khutbata, hanya qadar muat untuk sembahyang dan khutbah. Contoh khutbah ambil rukun saja 5 minit contohlah, sembahyang 2 rakaat 5 minit, 10 minit contohnya. Jadi dia tu baru nak belajar bahasa Arab 5 minit sebelum masuk waktu asar. Jadi tak dah, maka guna bahasa dia saja. Okay. Qauluhu khataba ilah, hadha zahirun binisbati lima 'ada al-ayati min al-arkani. Yang kata berkhutbah dengan bahasa selain rukun ni, berbahasa Melayu ke atau berbahasa dengan kaumnya itu pada selain rukun ni, pada bab rukun ni ialah selain ayat Quran. Selain ayat Quran tu. Hadha zahirun binisbati lima 'ada al-ayati min al-arkan. Mana rukun-rukun lain, contoh wasiat, cakap bahasa Arab tak erti, contoh doa, cakap bahasa Arab tak erti, ataupun apa satu lagi, puji, selawat, semua tu boleh bahasa Melayu, kecuali ayat Quran tadi. Ayat Quran kena juga bahasa Arab. Okey. Amma hiya, adapun kalau ayat Quran, macam mana kalau nak tahu? Fa fihi nadhar, maka padanya ada tilik. Lima taqarrara, pada barang yang telah dihuraikan akan dia barang, fi babis salati, pada bab sembahyang, min annal qur'ana, daripada bahawasanya Quran la yatarajjamu anhu, tidak boleh terjemah ia Quran, tidak boleh terjemah ia seorang anhu anil Quran, daripada Quran. Falyanzur madza yaf'alu hina idin, maka hendaklah kau lihat apa yang sepatutnya dia buat ketika itu. Tak ada jawapan. Dia tulis tanda tanya gitu intaha simi gitu mungkin dalam bab Quran dia kena ganti apa? Ganti zikir dia dulu, ganti zikir. Bukan zikir dulu, ayat Quran lain kalau dia tahu. Ayat Quran sini ayat Quran tu. Kalau dulu Fatihah kan. Ganti zikir, mungkin ganti zikir. Lepas tu mungkin tawakuf sekejap. Gitu. Sebab dia tak boleh terjemah Quran. Ya dah tu ada terjemahan Quran tu, tu tafsir. Sebagai ulama kata tu tafsir dah. Bukan terjemahan Quran, kerana Quran tidak boleh diterjemah. Dia confirm akan jadi tafsir juga. Dia tak boleh sendiri-sendiri. Itu i'jaz, itu i'jazul Quran, mukjizat Quran. Amma hiya bih, betul? Qauluhu bilisanihim ay bi lughatihim, iaitu dengan bahasa mereka, bukan dengan lidah mereka. Lidah mereka habis. Wa mafaduhu annahu la yakhutubu bi lughatihi. Bahasa ni bahasa khatib ke bahasa orang tu? Bahasa orang yang dengar. Maka dia kata wa mafaduhu annahu la yakhutubu bi lughatihi. Faedah daripada ibarat itu kita faham kata tidak berkhutbah oleh khatib dengan bahasa khatib. Bukan dengan bahasa khatib. Contoh khatib itu orang Aceh. Orang yang dengar tu orang jauh, orang Malaysia contohnya. Jadi dia boleh tak berbahasa Aceh? Pada rukun yang selain ayat Quran. Jadi kata sebagian ulama tak boleh. Dia kena dengan guna bahasa Arab, dengan guna bahasa orang yang mendengar. Khutbah bahasa Arab. Bahasa Arab sebab rukun memang bahasa Arab dah. Ni pasal rukun ni. Ni pasal rukun kat seluruh khutbah. Ni pasal rukun. Sekarang ni dia tak erti bahasa Arab. Jadi kena cakap bahasa lain. Cakap bahasa apa? Bahasa dia ke bahasa orang dengar? Itu. Jadi khilaf. Ada yang kata okey, bukan dengan bahasa orang khatib. Wa huwa khilafun ma fi nihayah. Itu khilaf dengan apa yang tersebut dalam nihayah. Wa nassuha, dan bermula nas kitab nihayah tu, khataba wahidun minhum, berkhutbahlah salah seorang daripada mereka itu 40 orang, bilughatihi, dengan bahasa tu khatib. Wa illam ya'rif hal qaum, walaupun orang yang dengar tu tak faham. Betul tu khatib bahasa Aceh, orang yang dengar bahasa Malaysia. Orang Malaysia tak dengar, tak faham. Aceh memang tak faham langsung. Macam mana boleh? Boleh. Ni kes rukun sahaja. Kes rukun sahaja. Tadi pun samalah. Rukun sahaja tadi tu, konteks tadi tu. Wa faidatuha bil arabiyyati ma'a adami ma'rifatihim laha al-ilmu bil wa'dhi fil jumlah.
Faedah bahasa Arab khutbah ni macam mana? Pada rukun ni, apa faedah dia? Dalam keadaan mereka tak faham bahasa Arab. Oh, faham kata hak ni peringatan. Ada peringatan wasiat bertakwa, ada ayat Quran, ada selawat ke atas Nabi dan juga sanad. Al-wasiyah tu lah. Al-wasiyah tu ada al-wa'dhu situ. Maka kita bahas tadi, adakah perlu ada perkataan takwa ataupun wasiyah, ataupun memada apa-apa yang menunjukkan kepada taat pada Allah, elok daripada maksiat. Bahkan dia dibuat contoh, ati'ullah madalah, ati'ullah wa rasul madalah. Itu al-wa'dhu lah. Dah bahasa Arab tak apa. Itu nak bezakan, nak beri faedah kata hak itulah pengajaran, itulah pengingatan dalam bahasa Arab walaupun tak faham. Tadi tu untuk rukun juga weh. Habis. Betul? Macam mana? Apa dia? Kalau kita kata walaupun kita tak faham kan, disebut rukun tu. Tapi memang dia secara adatnya tu maklum kan. Boleh kata maklum nanti kalau ayat tu, apa yang dia cakap tu. Ya. Sebab dia kata sini dia tahu kata itu adalah wa'dhun bil jumlah. Bil jumlah ni makna dia bukan tahu secara tafsir apa benda tu, tapi faham kata oh ni tengah Tok Khatib ni tengah mengingatkan kita ni. Itu ya. Tu bil jumlah. Tak payah dia tahu Tok Khatib ni mengingatkan kita pasal puasa ke mayang ke, tak payah. Itu tafsir. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, habis betul? Wa nasuha, habis betul? Wa mithluha al-Mughni. Begitu juga dalam kitab Mughni, sama macam Nihayah, dia syaratnya adalah lurah khatib sendiri, bukan lurah orang yang dengar. Boleh. Jadi khilaf. Wa in amkana ta'allumuha, kalau bolehlah mungkin oleh belajarnya 40 orang itu, wajaba ala kullin al kifayah, maka wajiblah atas setiap seorang tu atas fardu kifayah. Maka seorang tu wajib lah. Seorang tu wajib belajar sampai tahu, kemudian dia khatib. Qauluhu wa in amkana ta'allumuha, ay ta'allumul khutbati bil arabiyyah. Silap tadi tu. Arba'in tu bukan arba'in lah, khutbah. Ta'allumuha ta'allumul khutbah. Tapi boleh juga takdim maf'ul lah pula. Tapi antara takdim maf'ul dengan takdim maf'ul tidak ulah sebab ada takdir. Jadi kalau ta'allumuha ta'allumul khutbah, idhafat masdar pada maf'ul lalu. aula fi hadzal. Nak menak dia. Itu kira apa? Ma kaedah tu. My God. Qabla dhiqil waqti, belajar khutbah tu dengan bahasa Arab sebelum sempit waktu. Qala Aisyid, telah berkata Ali Shibrum Malisi, walau bis safari, walaupun dengan musafir, ila ma fauqa masafatil qasri, kepada tempat barang, yakni tempat yang atas daripada masafatil qasri, perjalanan untuk qasar sembahyang, mana lebih 90 km. Kama yu'lamu mimma taqaddama fi takbiratul ihrami, seperti mana yang diketahui daripada perkara yang membabitkan berkaitan takbiratul ihram. Takbiratul ihram pun sama juga, kena bahasa Arab kalau mungkin, untuk dia dapat dengan bahasa Arab. Contohnya dia pukul 1 Zuhur, dia tak tahu ni takbir ni bahasa Arab ni nak sebut macam mana, melainkan kena musafir ke Kelantan. Kena musafir Kelantan sampai Kelantan pukul 3. Lepas tu dia pun tahu bahasa Arab tu takbir macam mana, dia pun sembahyang sah. Walaupun kena musafir sekali pun. Dia. Wa qawluhu wajaba, ay ta'allumuha, wajib oleh mengajar pula, belajar khutbah tadi. Qawluhu ala kullin ala kifayah, ay ala sabili fardil kifayati, atas jalan fardu kifayah. Wa yakfi fi ta'allumiha wahidun, maka memadai pada mempelajari khutbah itu seorang ya. Fa in madat muddatu imkani ta'allumi wahidin minhum wa lam yata'allam asaw kulluhum wala jum'ata alaihim bal yusalluna dhuhra. Jikalau lalulah oleh masa yang kemungkinan boleh belajar seorang daripada mereka,
tapi mereka tak belajar. Contoh masuk zuhur pukul 1, dalam antara pukul 1 sampai pukul 4 ni, antara 40 orang ni boleh seorang belajar, boleh pergi belajar, tiba-tiba semua tak belajar, maka semuanya berdosa dan tidak wajib Jumaat, hanya wajib sembahyang zuhur. Tak belajar tu sampai dhiqil waqti ya, sampai sempit waktu. Habis. Lepas tu wa qiyamu qadirin wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Sambung pula pada pukul 2.30. Tapi 2.30 tu i'rab lah. Kita tengok siapa yang akan nanti ambil lah terima kasih. Berat 6 jilid. Okey, sambung pula insya-Allah. Kalau hak ni kitab ni mungkin malam esok boleh sambung lah. Lepas kelas Ustaz Mizi tu sambung balik. Lepas tu malam hari Sabtu tu kita habiskan syarat-syarat Jumaat. Insya-Allah taala wallahu taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.